Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa pada hari ini untuk kita membuat persediaan bagi menghadapi ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, khususnya bagi murid tahap 2 untuk bahagian B. Pada hari ini cikgu nak fokuskan kepada bahagian B yang mana markahnya adalah 10 yang terdiri daripada respon kritis dan kreatif, juga pemahaman petikan dan tata bahasa bersepadu. Untuk bahagian ini, yang agak mengelirukan ataupun murid belum menguasai sepenuhnya ialah respon kritif dan kreatif sebab ia adalah satu format yang baru. Jadi cikgu harap anak murid dapat bersedia ada buku catatan untuk kita belajar bersama-sama. Sebelum menjawab apa-apa latihan ataupun soalan, pastikan kamu baca arahan terlebih dahulu. Arahannya, baca dan fahami situasi di bawah. Kemudian, berikan pendapat kamu berdasarkan situasi tersebut. Panjang jawapan kamu adalah tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Berdasarkan arahan soalan ini, pertama, kamu kena fahami situasi yang diberi. Yang kedua, kamu berikan pendapat berdasarkan situasi tersebut. Dan yang ketiga, kamu menulis jawapan kamu atau memberi pendapat kamu tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Itu arahannya. Situasinya, rakan kamu telah mengadu bahawa dia telah dibuli. Dia berasa takut untuk hadir ke sekolah. Berdasarkan situasi tersebut, apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Buli ini merupakan satu situasi yang biasa berlaku di sekolah harian dan sekolah berasma penuh. Kalau kamu lihat menonton dalam televisyen, baca dalam surat khabar, dalam media sosial dan sebagainya, kes buli ini semakin menjadi-jadi. Terutamanya kalau kes buli yang melibatkan berkumpulan sudah pasti berbahaya. Jadi rakan kamu menghadapi situasi ini, apa yang perlu kamu buat? Ini contoh jawapan. Ada jawapan lain yang lebih sesuai. Ini cikgu bagi contoh. Contoh jawapan, saya akan membawanya berjumpa dengan guru disiplin untuk menceritakan apa yang telah berlaku. Pada masa yang sama, saya akan selalu berdamping dengannya agar dapat mengelakkannya daripada terus dibuli. Apa-apa pun masalah di sekolah, murid, kita akan rujuk pada guru. Kalau di sekolah berkaitan dengan disiplin, kita akan rujuk kepada guru disiplin. Jadi biar guru disiplin yang mengambil tindakan yang sepatutnya. Bukan kita sendiri yang mengambil tindakan sendiri. Kalau kita ambil tindakan sendiri, akan jadi bergaduh, berpanjangan dan masalah tak akan selesai. Okay, itu pertama, sampaikan, ceritakan, mengadulah pada guru disiplin. Pada masa yang sama, untuk memberi keyakinan pada dia, kamu boleh selalu berdamping dengan dia supaya dia rasa selamat. Jika apa-apa berlaku, ada orang yang boleh membantunya. Ini contoh jawapan bagi soalan nombor 1. Lihat pula situasi yang kedua. Ayah kepada rakan baik kamu telah meninggal dunia. Dia menyatakan bahawa dia tidak berminat lagi untuk belajar. Apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Situasinya bahawa salah seorang rakan kamu kehilangan orang yang tersayang, bapanya. Mungkin ada orang kehilangan ibu, ada orang kehilangan ibu bapa dan sebagainya. Dan mereka tidak minat belajar. Dalam situasi begini, apa yang patut kamu lakukan? Contoh jawapan, saya akan memberikan peluang kepadanya untuk meluahkan segalanya. Saya akan menasihatinya agar dapat menerima ketentuan Allah. Saya akan memberikan semangat kepadanya untuk terus belajar demi masa depannya. Ada nak tindakan kamu. Apa yang kamu kena buat? Yang pertama, apabila dia nak bercerita sesuatu, dia nak sampaikan sesuatu, kamu bagi dia ceritakan. Kamu suruh dia luahkan. Apa saja yang berbuku, yang tersimpan daripada hati, kenapa dia tak nak belajar, biar dia ceritakan. Lepas dia dah luahkan semua, yang pertama, kamu dah dengar, perlahan-lahan, kamu menasihatinya agar dapat menerima ketentuan Allah. Okay? Kamu kena cerita dengan elok-elok. Semua yang hidup akan meninggal dunia satu hari nanti. Tidak seperti orang tua, orang muda dan sebagainya. Bagi dia terima ketentuan Allah. Saya akan memberikan semangat kepadanya untuk terus belajar demi masa depannya. Kamu bagi semangat. Ayah yang meninggal tetap meninggal. Tapi yang hidup kena teruskan kehidupan. Kamu bagi semangat padanya untuk terus belajar. Supaya dia menjadi lebih baik, lebih bersemangat dan sebagainya. Situasi yang ketiga. Kamu ternampak
ada pelajar yang menconteng dinding tandas. Kamu diugut supaya tidak melaporkan perkara tersebut kepada guru disiplin. Apakah tindakan yang patut kamu lakukan? Situasi begini biasa berlaku. Ada kalanya kamu ternampak pelajar merosakkan harta benda sekolah dan sebagainya. Jadi ini juga termasuk dalam kes vandalism yang merosakkan harta benda sekolah. Jadi dia telah merosakkan, menconteng dinding tandas. Apa yang patut kamu buat? Contoh jawapan, saya akan melaporkan perkara tersebut kepada guru disiplin. Saya juga akan memberitahu bahawa saya telah diugut oleh pelajar berkenaan. Saya juga akan sentiasa bersama rakan agar mereka dapat membantu jika saya diapa-apakan. Jadi dalam situasi begini, walaupun kamu diugut, tetapi tindakan yang sepatut kamu laporkan ialah kamu memberitahu kepada guru disiplin. Biar guru disiplin yang mengambil tindakan yang sepatutnya. Yang kedua, untuk keselamatan kamu, apabila kamu telah diugut, pastikan kamu bersama rakan. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Selamat membuat ulang kaji semua. Bye-bye.